Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa liwalidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islam wal iman. Alhamdulillah. Macam mana yang kita sentiasa ikutilah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di akhir surah Yusuf ayat yang ke-111, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, iaitu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Ya, dalam kisah saat ini memanglah semacam mana Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Jadi orang berakal sajalah, dia dengar kisah-kisah para nabi, dia dengar kisah-kisah para rasul, maka dia dapat boleh mikir, dan dia boleh mikir, boleh ambil ibrah dalam kisah-kisah di antaranya. Itu lebih kurangnya semacam mana ayat suci Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman. Dan juga hari ini, setelah 25 hari kita ketinggalan dalam majlis ilmi kita, dan hari ini kita boleh sambung semula lah di antaranya dalam kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para rasul. Dan juga kita masih lagi duk bincang sakut paut dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini juga, di antaranya kita boleh penerangan sakut paut dengan kisah Nabi Nuh. Dan juga hari ini dalam lekongnya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh buat perahu. Kita sama lagi Nabi Nuh buat perahu. Hari ini kita tak ada kecek dalam studio lah. Tak ada kecek dalam studio UTK. Di office kita, tapi kita kecek di office. Kecek di office UTK, tapi bukan studio dak. Lalu itulah ramai lek belakang ni kita tidak ada ramai macam mana ramai hado tengok semua lah. Semua tu kita gambar kisah para gambar sekakuk paut dengan kisah-kisah. Oleh kerana kita tak ada persiapan lagi dalam office kita ni, tak ada screen lagi. InsyaAllah satu hari dia sudah kita akan masuk sakuk paut dengan gambar-gambar yang bersejarah. Alhamdulillah. Selepas daripada kita menunaikan ibadah umrah sebagai khidmat pada Hujjaj Baitillah, sekitar dalam 3 minggu lebih kurang, hampir 4 minggu lah, antaranya hampir 4 minggu. Jadi kita baru ni tu boleh masuk di Bumi Kudus lah, kanisah ataupun dia panggil ma'bad. Bumi Kudus ni bumi yang bertuah, bumi yang suci. Adik kakak boleh tengok baru ni, kita pergi hujat masuk jejak bumi haram Makkah dan juga Madinah. Dan belum pada tu kita juga boleh jejak Bumi Kudus, yang mana kita sama-sama berdoa
Allahumma ansuril muslimina fil Ghazzah wa fi Filastin wa fi Fatani Darussalam wa fi kulli makan. Itu yang mana kita duk baca doa di antaranya. Nah, mudah-mudahan adik kakak pun boleh jejak sama-sama di bumi Kudus ni. Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi murah rezeki pada kami semua ni ya Allah, boleh kami jejak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah. Wa Masjidil Aqsa bi Filastin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan memurah rezeki pada kami semua ni ya Allah, boleh kami jejak bumi Filastin ya Allah, iaitu bumi tiga agama sini. Macam mana yang kita boleh mengembara. Sebab Nabi ni suruh kita pergi ngembara. Nabi suruh kita pergi jejak tiga masjid. Alhamdulillah. Lalu itulah kita tengok dalam hadis Nabi kata la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Aku tidak suruh kamu pergi ziarah ke lain malaikat tiga masjid. Nabi suruh kita pergi ngembara, suruh kita pergi ziarah Masjidil Haram di Makkahil Mukarramah. Yang tamanya Masjid Haram Mekah. Yang satu ganjari satu semaya. Mi'atu alf. 1000 dan juga 100, iaitu 100,000 kali ganda. Satu waktu di Masjid Haram Mekah iaitu 100,000 kali ganda. Wa masjidi haza, dan Nabi sebut kata masjid dan masjid kami. Nabi suruh kita pergi ziarah juga di masjid Nabi ni. Masjid haza ni Masjid Nabawi Asy-Syarif, iaitu masjid Nabi di Madinah. Satu semaya alfi. Alfi salat. Satu semaya sama dengan 1000 kali ganda. Wa Masjidil Aqsa bi Filastin, dan masjid yang ketiga yang Nabi suruh kita mengunjung, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang duduk di bumi Filastin. Satu semaya iaitu 500 kali ganda. 500 ganjaran dia. Alhamdulillah. Tu di antaranya. Dan baru ni pakak tanyalah ustaz ambil video bila tu waktu turun tu. Hak bila hak kita pergi baru-baru ni. Tak boleh pergi, ada cabaran macam-macam lagi. Mati. Allah suruh pergi semaya ni takut mati. Tak tahulah. Kita bukan duduk di Gaza ni, duduk Kudus. Kita tak tahu mana Kudus mana Gaza. Sebab tu kita setiap kali kita nak tahu dulu mana bumi Kudus, mana bumi Gaza. Semua tu bumi umat Islam. Semua tu kena pakak-pakak kita minta doa supaya umat Islam kita yang berada di sana dapat keselamatan. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keselamatan kepada umat Islam kita yang berada di bumi-bumi yang bertuah. Itulah insya-Allah. Tu di antaranya. Dulu dia ada Syah. Gitu baik luar lagi. Mengajar lagi, berpanggil dah. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita sambung sikit sakut paut dengan kisah, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baru ni kita ingat lagi lah wuti di Nuh baru ni lah. Wuti di kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni macam mana kita tahulah. Kita sudah bagi mukadimah. Nabi Nuh ni dia dakwah umat dia ni 950 tahun, dekat-dekat 1000 tahun. 950 tahun ni lama. Allah, 10 abad Nabi Nuh dakwah umat dia. Dakwah umat dia 1000 tahun ni hanya 998 orang lebih kurang yang beriman. 98 orang, 95 orang beriman. Makna kata 100 tahun 10 orang. Tak apa. Allah ni kisah Nabi Nuh lah. Jadi baru ni kita berhenti sekat mana? Baru ni kita berhenti sekat Nabi Nuh ni buat perahu. Saya ingat lagi dek akak dah tahu lah. Ingat lagi lah Nabi Nuh ni kita kisah dia, kita berhenti sekat Nabi Nuh buat perahu baru ni. Lepas tu macam mana Nabi Nuh buat perahu? Nabi Nuh buat perahu ni besar mana? Tak payah soal lah. Tak payah soal. Hak kita nak ambil pengertian dalam kisahnya semacam mana sebut dalam suratul A'raf ayat yang ke-64 tu ada jelas. Ayat yang ke-64 tu ada jelas. Macam mana? Kerana kaum Nabi Nuh saat ni tu dia
ingkar pada Tuhan. Nah, ingkar pada Tuhan, tak percaya di atas Nabi Nuh. Nah, sebab itulah dalam suratul A'raf ayat yang ke-64 Allah Subhanahu wa taala ada berfirman sakut paut dengan kisah Nabi Nuh buat perahu. Macam mana dalam ayat suci bunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Ayat yang suratul A'raf ayat yang ke-64 Tuhan sebut dalam Quran, maka mereka mendustakannya, iaitu kaum Nabi Nuh saat itu ingkar Nabi Nuh, tak percaya ke Nabi Nuh. Nah, mereka mendustakan, membakit bohong Nabi Nuh. Bahawa Nuh mungkin cek besar gitu je. Ni tak lagi dah. Nah, orang tak beriman tak lagi dah. Mari macam-macam alasan lah. Orang kata gini, dia kata gitu, dia kata dua, dia kata tiga, dia kata tiga, dia kata empat. Tak kena sekarang habuk. Ni ada ayat. Lalu kami selamatkan dia. Walladzina ma'u fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina. Lupa suruh terkecek mata. Oh, benar cek ustaz itu tak pandai cek ni. Ada di antaranya FC kita diikut ustaz masuk pak suruh cek itu tak pandai cek ustaz nak cek tok cek dah dapo tok cek tu dah apa ke tu tok cek kita biar duduk situ lah pukul jarah dengar kali tok cek baru sedap. Untuk tak anda cek ustaz, anda mana tu kecek sudahlah dia tak anda ada arah. Dia tak pandai nak buat dia tak pandai. Nah, lu pandai ada apa dah. Nah, jadi cek dulu masuk lagi. Nah, cek lah kah. Masya-Allah. Alhamdulillah ada su. Hai, su atau salam kah ustaz. Tidur cukup dah pagi tu. Malam tak tidur. Si hari je nera. Aulah. Nah, sepok kelawar dah baru kelik Mekah ni tak. Nah, alhamdulillah. Nah, ana suni. Kata kang kah? Kang ni tak tahu dah tahu sak kita kat ni weh kang tu. Ni kleur tak ada rumah hujan-hujan kat ni tu. Tak. Cek dah. Jadi maka mereka mendustakan Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh saat ni tak percaya Nabi Nuh ke? Lalu itulah Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dan dengan orang-orang yang berimannya, orang-orang bersama, ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi Nuh. Saat ni Tuhan menyelamatkan di dalam kapal. Ni Tuhan sebut dalam kapal ni. Nah, fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Tuhan perintah wahai Nuh, muajak kaummu hak beriman dengan Nuh, naik tas perahu hak mu buat tu. Nah, sesungguhnya innahum kanu qauman amin. Tuhan ayat lagi, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Nah, bukan buta mata. Orang yang tak ikut Nabi Nuh saat ni, orang tu orang yang buta hatinya, hati buta, mata buta tak apa boleh pergi, dia hati buta tak sekecek Tak, pun manusia ni ada. Kalau hati dia buta tak seroyak lah. Maya di situ boleh berapa ganjaran, maya sini boleh berapa ganjaran, saja je royak dia pun. Kalau orang buta mata hati. Kata maya lah mo'oh. Nah, 27 hari ganda mo'oh. Belah kita pergi maya mo'oh sejak hari sampai ke hari ni tak ada pergi. Tak gitu. Tu orang buta nak kata ana dia. Tu kalau tu buta mata tak apa. Hak ni buta mata hati. Ya Allah, dia buta mata hati. Tak seroyak gapo ke dia lah. Nah, orang royak gitu, dia kata lah ni. Orang royak lah ni, dia kata lah tu. Tak kena sekarang habuk. Ni macam kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi
Kita tengok lagi dalam ayat suci Al-Quranul Karim, tu sebut lagi dalam surah apa? Tu ada sebut lagi dalam surah Hud. Nah, ayat yang ke-30 ni, tu sebut lagi, tak ada habis lagi cerita dia. Dalam surah Hud ayat yang ke-30 ni. Nah, kerana Tuhan wahyu ke, Tuhan suruh Nabi Nuh saat ni tu buat perahu. Untuk gapo buat perahu tu? Tak ada untuk moga lain, untuk nak selamat orang beriman. Kerana kaum Nabi Nuh saat ni tak ambuh ya. Tak percaya Nabi Nuh. Sebab itulah belum pada Nabi Nuh nak buat perahu saat ni macam-macam dah. Nah, macam-macam dia. Macam gapo Ustaz? Dah, pergi tengok Nabi Nuh. Maka Tuhan berkata, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Tuhan sebut dalam ayat, dan diwahyukan kepada Nuh. Nah, Tuhan wahyu kepada Nabi Nuh. Wahyu apa? Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja akan percaya padamu, wahai Nuh. Nah, sekira itu, kerana itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Tuhan wi semangat pada Nabi Nuh, wahai Nuh, mu jangan duk bimbang. Kaummu saat ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia tak beriman cerak dengan mu Nuh, mu jangan duk bimbang. Ni Tuhan wi semangat. Nah, kepada Nabi Nuh, belalah. Aku suruh sapa agama kepada dia. Kalau dia tak terima, belalah Nuh. Mu jangan duk beriman ke apa. Cerak, tak ramai dia akan beriman. Sebab tu Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah agama Islam 1000 tahun. Setengah dalam sirah kata 950 tahun. Tapi yang masuk Islam hanya 95 orang. Mana kata 100 tahun tu tak apa 10 orang orang beriman pada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu Tuhan wi semangat pada Nabi Nuh, jangan beriman tu. Sebab tu Tuhan perintah, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, dan buatlah kapal itu. Nah, dengan pengawasan. Wahai Nuh, membuat besar kapal Nuh. Tuhan ayat. Dalam Quran ni baca ni, bukan cerita dongeng ni, bukan pok ni. Nah, bukan cerita dongeng. Bukan royak kulit. Dok royak ni kisah yang Tuhan sebut dalam Quran tentang Nabi Nuh. Wak Nuh, buat berapa besar? Lalu tu Nabi Nuh buat kapal, bukan gi wak mana dak. Nabi Nuh pergi buat kapal di kaki bukit. Hak ni pelik ni. Kerana perintah Tuhan. Nah, bukit tinggi ke? Nabi Nuh pergi buat di kaki bukit. Sebab tu kaum-kaum Nuh kata, Nuh ni gila dah, nampak nak gila dah. Ni gila terus dah. Kaum Nabi Nuh kata, tak gila kerana pergi buat kapal di bukit. Orang buat kapal di tepi sungai, buat kapal tepi laut. Tak, dia pergi buat kapal tepi bukit. Aku mana pula. Pas mula heratlah mana kapal turun ke laut. Tu fikir otak orang tak beriman. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh buat mengikuti wahyu Tuhan. Tapi orang yang tak beriman pada masa tu saja je. Tak ada kata gapo. Nabi Nuh pun selalulah potong kayu besar-besar lah perahu ni. Nanti minggu depan kita nak ambil gambar sini. Dulu tengok tak ada dinding nak green screen dalam laki kita ni, tak ada ni. Dinding office baru ni tak. Tak ada dinding nak bergambar we tengok. We nampak kata perahu Nuh ni balah ni. Baru nampak gambar. Perahu besar sungguh lah. Banyak kaki sebenarnya. Boleh royak maklumat gitulah. Cuma tak gambar-gambar tak ada nak buka boleh tengok. Kalau gambar ada sedap lagi. Allahu Rabbi. Tu di antara. Apabila Nabi Nuh pergi buat saat ni, buat mari saat ni kapal. Dia buat besar lah. Nabi Nuh buat lah kerana Tuhan suruh Nabi buat pengawasan. Buat biar dia luah boleh. Teluh ramah. Tu maka Nabi Nuh pun buat. Tapi kaum Nuh saat ni dia kata gapo? Tak lagi dah nampak ni kata. Gila terus dah. Orang gila. Nama buat perahu di bukit.
Orang buat perahu tepi patah, buat perahu tepi sungai, dia buat pi bukit. Gila dah. Pakak kata gila. Bukan sekadar tu. Nyo heret hak mata buta duk sekali dengan Nabi, duk kali dengan kaum-kaum dia tu. Hak mata buta, pakak heret pergi berak atas perahu Nabi Nuh penuh. Nabi Nuh duk buat perahu saat ni, dia heret fok dia pergi berak, pergi kecing atas perahu penuh, pakak berak ke dia. Dia tak beriman dah. Tapi dia engkar pula dah, masa panas. Ini masa panas petang ni. Ai berat sungguh. Dah buka kipas sikit. Nah, pakak pergi berak dekat-dekat Nabi Nuh buat sudah perahu, kita tengok taik penuh atas perahu dia. Pakaknya pergi berak. Nah, nak sudah perahu ni ada seekor mata buta lagi. Bukan buta, buta dua, mata pun buta, mata hati pun buta. Hak seekor tu. Kau Nabi Nuh lah. Juluh redak turun. Dia mata buta. Redak juluh belak tau jatuh dia taik. Turun dia taik kau Nabi Nuh ni. Turun dia taik. Hak yo juga dah berak. Belak turun mari. Dia tepung kat taik tu, dia tek. Tak tahu nak renyeh di mata bekas taik. Hingga mata dia weh buta. Tu hewi mukjizat melalui taik ke dia. Apabila buta mata dia tu dak. Mata hak duk buta jadi hingga. Kelik royak fak dia rumah tu. Taik letak perahu Nabi Nuh tu kan jadi ubat besar ni. Kawan dia mau kenal kan mak buta ni. Bukan mak nama dia. Nama apa Netanyahu. Nama Netanyahu. Netanyahu kata dia mau kenal kawan nama Netanyahu tak kenal kawan mata buta dulu kan. Ni tengok mata kawan hingga ni buta ni. Buat tanya ubat apa ambil. Ni taik dia perahu Nabi Nuh. Nyo pakak hakuk fok dia, fok kape dia tu gitah perahu Nabi Nuh. Nyo kokok taik di cigeling. Jadi Nabi Nuh tak kena basuh dak lah perahu tu, belum pada nak bah tu bakal cuci dengan fok yang kokok habis dengan air kecil dengan taik. Jadi ubat. Dah, bawa kokok klik rumah tak hingga apa habuk pun. Ada hingga mah habuk pun. Busuk taik gitulah. Ni Tuhan nak guna seteru untuk jadi kesenangan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Masya-Allah. Tiba-tiba dak lepas pada Tuhan perintah lah ni buat perahu Nabi Nuh. Buat Nuh perahu. Mu jangan duk bimbang gapo Nuh. Mu jangan duk bimbang gapo. Memanglah tak ramai akan berimeh denganmu sebab Tuhan royak dalam Quran gapo Tuhan royak. Tuhan royak gapo? Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Tuhan royak gapo? Buat kapal Nabi Nuh dengan pengawasan dan petunjuk aku ni. Buatlah rupa kapal mana ni? Aku tunjuk rupa macam ni Nuh. Buat rupa Nabi Nuh. Wahyu dalam otak kepala dia Tuhan wi nampak. Buat perahu Nabi Nuh buat kapal, moleklah kapal besar lah kapal ni tu. Maka Tuhan royak pula wahai Nuh. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Mu tak usah royak apa Nuh, mu tak usah ngayuh hak apa ke aku. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nuh, mu buat perahu gelah. Ikutlah yang nak kata gapo kamu Nuh. Mu tak usah ngaduh tak ada ngayuh hak aku Tuhan royak. Sesungguhnya mereka ni aku nak selai perabi. Tuhan nak selai perabi. Apa ada dengan muka dia, tak mau beriman sangat. Tuhan sebut lagi dalam surah Hud ayat yang ke-38. Ni sambung dengan ayat ni. Ayat tu kisah Nabi Nuh ni panjang lah. Sebab tu kita pun boleh bagi penerangan sikit sebanyak ala qadah ada ilmu ni lah. Nak panjang lagi kena dengar tok guru lain lah. Kita bukan tok guru. Jangan nak panggil baba pula tu. Ramai panggil baba. Letih kalau panggil baba kata ni. Sebab tu lah ni hak kita boleh hawi maklumat sikit sebanyak. Ala qadah yang ada ilmu di dada yang boleh jadi manfaat untuk masyarakat. Tuhan sebut lagi lepas Nabi Nuh buat perahu saat ni, Nabi Nuh pun tak ada bimbang gapo lah. Muka Tuhan royak dah, mu tak sedek ngayu harga pula ikut dia lah. Dia nak kenak gapo ke muka ikut dia lah. Tu sifat dia dah orang yang tak beriman ni. Tuhan sebut lagi dalam ayat وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
dan mulialah dia. Nah, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Lepas pada Tuhan wi gambar pada Nabi Nuh mula turun tangan buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Perahu lah, bukan kapal tubel tu. Sebut kapal apa ustaz? Ada kapal ustaz. Kapal dalam istilah ni iaitu perahu. Nah, perahu Nabi Nuh hak besar tu. Nah, boleh muat semua natai yang duduk atas dunia ni. Segu. Saya sekrami natai. Maka Nabi Nuh buat setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejek. Mereka mengejek. Nak kali fok tua-tua kafir yang lalu tepi perahu Nabi Nuh pakai mengejek. Nuh, gila mu Nuh. Oh, yo gila yo tak khabar. Nah, yo lalu kita tengok Pak Nabi Nuh buat perahu. Nuh, mu gila kan Nuh buat perahu sini ya dah. Buat apa di bukit perahu? Yo pasal yo cerdik. Ni ketua ni. Ketua musyrikin. Nah, ketua kafir yang tak beriman pada Nabi Nuh. Nah, mengejek Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun kata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Hang katalah mu nak kata kan? Aku tak anda kata korang. Mu kata gilah. Mu kata boleh kemung. Tu Nabi Nuh. Sebab tu heroyak dah. Nah, tu heroyak dalam Quran. Mu tak sadut ngayu harga pun Nuh aku. Nah, mereka ni macam tu dah remo ni. Macam tu dah. Dia tak akan beriman dengan mu Nuh. Tapi dia nak kata gapo biar dia kata Nuh, tapi aku nak salah dia. Tu heroyak. Sambung lagi ayat. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Tu sebut lagi. Dalam satu ayat lagi. Tu yang kata gapo? Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Kaum aku, mu nak ngejek gapo, mu nak kata gapo, mu katalah. Mu mulut mu nak kata gapo, mu katalah. Tapi tak berapa hari lagi mu boleh tahulah siapa yang akan kena azab. Siapa yang akan tipu azab? Siapa pula? Nah, yang kena tipu azab yang kekal. Nah, kena atas dunia, kita taubat, kita gapo, kita boleh palih hati mengikut mengikut dakwah nabi-nabi, tak apa lagi. Sekadar tu. Tapi kalau mu kena azab, mu tak ada nak balik email kamu, maka mu kekal dalam neraka esok. Nabi Nuh jawab lagi berak ni. Senyap dik. Tak beriman juga. Hingga sampai mana? Nah, hatta idza jaa amruna wa faradtan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tu yang sama lagi dalam ayat. Tu yang sama lagi. Hatta hingga apabila perintah kami datang dan tanur. Nah, apabila perintah Tuhan datang, banjir dah. Maka mula mata air tu baik. Gerum. Mata air tu baik ke sungai. Air kau tak boleh. Air kau tu baik. Mana kata mata air tu baik. Gung tu baik mata air. Sepenga balai bedah tu lah. Lu kecek mudah-mudah. Penga masa ke buku air balai pun ni. Bro tu baik mari kok. Mata air tu baik. Telah memancarkan air. Nah, tanur saat ni. Apabila dapur. Mata tu. Lubang tubik air dalam bumi. Bro. Air tubik. Air duk niti dah. Allah bang, cepatnya air ni mari tengok. Ni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baru tubik mata air, memancarkan air. Lepas tu qulna hamil fiha min kulli zawjisnain ja'zau min kulli zawjainisnain. Kami berfirman, Tuhan kata apa?
muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing haiwan sepasang jatet tino. Wahai Nuh, ai duk tubik tu. Ai duk naik mari tu sepang api eboh tu ke. Ai duk mari tu ai perintah tu. Tuhan kata gapo? Nah, Tuhan kata, nah, qul nahmil fiha min kullin zawjain isnain. Nuh, panggillah natai naik. Manusia hak ada akal tak mau naik, biar duduk naik Nuh. Panggil natai naik sepasai-pasai. Maka pada masa tu gajah seekor, gajah 2 ekor naik. Gajah jatuh tino, singa jatuh tino, kuba jatuh tino, naik seekor pasai-pasai natai atas perahu Nabi Nuh. Nah, lembu jatuh, lembu tino naik. Kambing jatuh, kambing tino naik. Semua natai tu naik sepasai. Natai ni tahu kata tak selamat. Kita tengok tak masa apa ni yang berlaku di Phuket dulu. Dia panggil tsunami tu ke. Ombak besar mari tu ke. Ombak besar mari, tsunami mari tu adik kakak tahu tak? Kita duk baca satu sarah kadi hak Mak Saleh buat. Mak Saleh duk sekali juga situ. Mak Saleh ni orang baik lah. Nah, dia tu tak tahulah berimej ke tak lagi lah ni. Pada masa tsunami mari di Phuket tu tak. Nah, dia duk kali dengan gajah, anak gajah duk tepi patah. Anak gajah kuyong tak mau duduk. Anak gajah ni tahu dah kata Tuhan nak hantar nak hantar tsunami mari tu. Kuyong ni nate tu hewi nikmat nate. Dia boleh tahu. Manusia ni pasal regay. Nate ni boleh tahu gapo fenomena nak berlaku yang Tuhan nak hantar bala mari. Gajah duk tak lekat. Kuyong. Ya jong tu gajah dia, anak gajah lari naik bukit. Dia turut gajah naik. Hingga siapa dia boleh buat sarah kadi. Nah, turut gajah. Lepas gajah lepas tak bukit tu, mari tsunami. Banyak mana apa? Ribu apa? Nah, timbul perut. Tu bala tu hantar mari. Melalui tempat-tempat yang dibanyakkan bala. Tu kita boleh tahu hak berlaku di tsunami hak puluh tahun lepas dak. Ramai mana mampu kerah adik aku. Tapi nak ayat tu dengan sebab duk dengan nate tu hewin nate tahu kata tu hantar bala mari. Nate gajah tu lari ke perak. Dan binatang lain tu dia sipel duduk tak bukit tinggi lepas daripada air yang ombak besar mari tindih gedung. Ni macam tu juga. Maka natai ni tahu dah. Nabi Nuh kata tu heroyak qul nahmil fiha min kulli zawjain isnain. Panggillah Nuh mari jat. Natai tu mari kelamin belakang natai. Jatuh tino naik tak perahu Nabi Nuh. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Dan Tuhan berfirman juga. Nah, dan juga keluargamu. Panggil keluargamu Nuh mari. Panggil keluargamu mari. Bini kamu panggil mari Nuh. Anak kamu panggil mari Nuh. Nah, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Dan, muatkanlah kapal. Wahai Nuh panggil mari. Orang yang tetapkan ni makna kata orang yang beriman dengan Nabi Nuh. Orang yang percaya dengan Nabi Nuh, maka naik perahu kat ni. Hak kata apa? 95 orang, so kata 80 orang lebih. Hak tu yang naik tak perahu Nabi Nuh saat ni. Hak ni demo ni orang beriman dengan Nabi Nuh. Naik tak perahu. Natai duk tekak suku. Binatang bisa duk tekak suku. Lepas tu manusia duk tekak suku. Banyak 3 lapis perahu Nabi Nuh ni besar. Maka selamat belakang ni. Hingga siapa Nabi Nuh panggil orang beriman juga. Muatkanlah orang-orang yang beriman. Wa man aman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tapi Tuhan royak juga. Panggil orang beriman lagi Nuh kerana Nabi Nuh dakwah saat ni 950 tahun. 1000 tahun Nabi Nuh dakwah. Hingga sampai 90 orang yang masuk Islam ni, nyok tu je dah naik Tuhan royak. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nyatalah orang-orang beriman yang bersama denganmu wahai Nuh hanya sedikit saja, tak ramai. Sebab apa? Sebab ingkar Nabi Nuh. Tak ramai. Jadi hak selamat saat ni hanya 95 orang tu je lah. Maka berlepas pada tu Tuhan firman lagi. Tuhan royak lagi. Wa qala rtabu fiha bismillahi wa majriha. Tak ada uang ni. وقال اركبوا فيما بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal-kapal ni. Nabi Nuh kata,
naiklah. Fok mu semua tak kapal ni, naik semua. Nah, dengan menyebut nama Allah. Nah, sebutlah Allahu Akbar. Sebutlah Subhanallah, sebut nama Tuhan. Nah, pada waktu belayar tu, naik duk tak kapal dah, mu jangan bimbang. Kalau duk naik mari selapok air tu godong mari. Nah, orang takutlah moga air dia besar. Nah, bismillahi majriha wa mursaha. Sebutlah nama Tuhan. Nah, pada waktu belayar dan berlabuhnya pada perahu duk dalam air tu gedung tak ni sebut nama Tuhan. Inna rabbi la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Mu salah dah dengan aku belum pada ni, kalau mu mai dekat aku bom, aku jamin Tuhan akan ampun dosa kamu. Mu jangan duk bimbang gapo. Sebut nama Tuhan. Astaghfirullahalazim. Lebih kurang Nabi Nuh kata. Maka hak naik atas perahu tu takut juga, pucat kesing lah. Memang kita tengok dah. Kita tengok gapo? Moga tengok dah ombak tu besar-besar bukit tu yang sebut dalam Quran lagi. Ombak hok mari pasal masa kan Nabi Nuh saat ni. Nah, Allahu Rabbi. Apabila naik tu pakak pucat kesing, moga ombak besar. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Tu besar ni tu ayat Al-Quran. Sebab tu Nabi Nuh, mu jangan duk takut. Nabi Nuh kata umat dia, mu jangan takut duk tak kapal ni, mu jangan takut duk tak perahu ni, jangan takut. Nah, jangan takut. Sebab gapo? Ombak besar-besar macam mana? Fi maujin kal jibal. Ombak ses-ses pangah bukit mari rodom, moga air laut ni besar. Boh Nabi Nuh tu setengah kata ulama boh sekerak langit. Setengah kata ulama. Kita tak tahu, kita tak dare. Cuma kalau dengar, kalau air boh ombak besar bukit, mu tak nak kecek dah. Kalau ombak besar bukit, tahu kita pergi Krabi bawah ni tu pun perahu duk gedum lepam tu bercakap dah. Tu 3 meter ya ombak. Hak ni ombak besar bukit, gedum ni tu ayat. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Ombak besar bukit, gedum mari. Sebab tu Nabi Nuh kata, mu jangan bimbang. Mu sebut nama Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. Umat-umat natai zikir cara natai. Wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkab. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, Nabi Nuh pun panggil juga anak dia. Allahu Rabbi. Ni nak ayat kata anak Nabi Nuh sendiri pun menyanyi juga dengan Nabi Nuh. Tak berimeh juga dengan ayah dia. Nah, macam mana ayat tu ayat. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, maka tu ayat ni mu sebut nama Tuhan. Ombak besar-besar bukit ni tak ada beri apa. Dan Nuh memanggil anak dia. Wahai anakku marilah. Tengah kata anak Nabi Nuh ni. Nah, panggil lah. Nabi Nuh panggil anak dia. Wahai marilah anak sayang. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Nabi Nuh tengok anak dia hanyut dengan air dah pergi. Duk bucu tu, duk di hujung bukit. Pada masa tu air tengah duk naik. Dia ada pahang kayu sepahang di atas pucuk bukit tu. Anak dia bunyi pergi kat tu lah kali dengan mak dia. Pergi dekat. Nabi Nuh panggil, anak marilah. Nah, wahai anakku, naiklah ke kapal. Marilah naik kapal sekali dengan ayah ni. Bersama dengan orang beriman ni, wahai anakku. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Mu jangan duduk situ lah. Jangan duduk jauh gitu lah. Marilah dekat dengan ayah ni. Kaca duduk dengan orang kafir. Nabi Nuh panggil anak dia. Nah, maka Tuhan sebut lagi dalam ayat.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Nabi Nuh panggil anak dia, mari anak, marilah dek, marilah. Nah, anak dia jawab macam mana? Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghedarkan aku dari air bah. Anak Nabi Nuh nyanyi ke Nabi Nuh. Tak payah dah ayah. Kecek masa kampung muda-muda. Ada ayah ha. Nu dak pen nu ada pakai kayu nu. Oh, pakai kayu tinggi nu, tak pucuk bukit. Kita boleh nusuk tak pucuk bukit ni dah, tak apa. Ada pelak ke abuk pun. Tu. Anak Nabi Nuh jawab ke ayah dia. Nak oyak tu taufik dan juga hidayah ni ditanya tu dia tu tak bagi taufik dan hidayah duk gitulah, beku situlah. Allah dia jawab boleh tak payah tu air banyak tak apa, ombak tu tak apa, nu bukit dah lagi nu. Anak dia kata bukit ada pakai kayu tinggi, naik satu lagi tak apa. Oh sedapnya jawab. Moga pak ni nak oyak tanggungjawab pak kayak gitulah. Ayah kayak ingat anak nak pergi mana koyaklah. Allah Rabbi. Nah, sore pak ni panggil anak mari. Marilah naik sinilah anak, marilah, mari. Jangan duduk turut fok kape tu. Nah, maka Nabi Nuh pun dengan anak dia kata gitu ke, Nabi Nuh pun jawablah. Nah, tidak ada yang melindungi dari seksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Tak ada dah. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tak ada dah. Tak usah kacau gilah ke sebelah tu. Nabi Nuh kata tak ada dia boleh tolong hari ni. Malaikat rahmat Tuhan je hak boleh tolong je. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka di gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka ombak besar mari rom kaligu. Ni Tuhan kuasa. Moga tu hera yak dah dia tak mau ikut dia lah. Gilah dia nak gi pun. Mu jangan duk bimbang pun tu. Ajak je lah, dia tak mari tak apa. Maka lepas pada dia hanyut pergi dekat di pocok kayu ni tu hera tahu mbok gom mai sekali aku katuk. Godom mai katuk. Nah, mari gelombang yang besar, maka pecek Nabi Nuh dengan anak dia. Maka dia anak-anak itu wahala bainahuma al-mauju fakana minal mughraqin. Termasuk dia orang-orang yang ditenggelamkan. Maka anak Nabi Nuh kali dengan bini-bini dia selai air habis. Tu hapus sungguh. Ni bajir Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tu orang tua panggil kata bah ni sekerak langit. Allah Subhanahu wa taala punya tahu. A'lam. Tuhan lah punya tahu bah setara mana. Tapi kalau kita perhatilah ni, kalau kita tengok ke bukit-bukit ada kulit kecah, ada kulit kepah. Mari di mana? Mari di mana kulit kepah, kulit kecah. Allahu Rabbi. Itulah di antaranya yang kita boleh beri penerangan sakut pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ada lagi ni dah habis, pergi panggil lagi ayah. Panggil lagi. Minggu 2 minggu tak suklah kisah Nabi Nuh ni. Kerana dalam surah Hud saja tu daripada ayat 30 ni sampai ayat 48. 12 ayat tu hewi penerangan tentang kisah Nabi Nuh. Sebab itulah dalam surah Yusuf yang kita baca ni, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab tu. Dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Dia dengar dah, bukan saja kita Allah boleh ambil penerangan, boleh ambil pengalaman dengan kata orang yang orang yang ada taat pada Tuhan ni. Begitu melalu Tuhan azab dia. Maka lepas pada ombak besar ni, maka Firaun Nabi Nuh tu duk gelomar lagi kodum ombak besar bukit tu datang mari. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa yas wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya
ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين. Dan difirmankan, maka Tuhan perintah pula lepas pada perahu Nabi Nuh duk layar tengah laut ni yang luas, tak ada gapo perkara, ada air laut saja, tak ada perahu kayu, tak ada bukit, selai habis. Bukit-bukit tinggi gapo sebutlah, bukit Ewaris tak bukit Ewaris, selai habis dengan banjir Nabi Nuh saat ni. Nah, wahai bumi, Tuhan perintah ni kamsang, waqila ya ardul waqila ya ardu bla'i ma'a. Maka Tuhan perintah, wahai bumi, telehlah airmu. Tuhan perintah, hei bumi, mu teleh air. Mana kata lebih suruh air, mu teleh air wahai bumi. Wa ya sama'u aqli'i, wahai hujan, mu berhentilah air wahai hujan. Nah, wahai langit, berhentilah air hujan. Ini perintah Tuhan. Tuhan kata, bumi mu suruh air selai, mu suruh air turun, wahai langit, maka mu berhentilah hujan. Nah, wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawad 'alal judi. Apabila hujan berhenti turun, air bumi, air kau surut dan air pun disurutkan. Air kering mari dan perintah pun diselesaikan. Nah, perintah Tuhan pun selesai. Maka kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Sebut dalam Quran ni. Nah, wastawada 'alal judi. Maka perahu ni air kau surut, perahu pergi berhenti di bukit Judi. Nah, bukit Judi. Dan dikatakan waqila bu'dan liqaumiz zalimin. Dan dikatakan, nah, binasalah orang-orang zalim. Maka orang hak kafir tak beriman dengan Nabi Nuh saat ni mati habis. Hak selerak tabak, selai dengan air tak tahu gimana, mati habis. Hak lebihnya orang yang beriman dengan Nabi Nuh saja. Nah, maka hari ni pun ada lagi. Kalau kita pergi di Utsmaniyah, Turki, iaitu Konstantinia. Kalau kita pergi negeri Turki, kita akan boleh tengok. Kalau kita pergi dekat tu, ya kawasan tu ada. Tempat hak turun kapal Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Judi. Sampakah hari ni duk ada. Kalau Tuhan panjang umur, Tuhan bagi rezeki kita, kita boleh pergi tengok perahu dia. Nanti nak buka perahu. Learning pun ada lagi bekasnya. Maka nak wihiasak tu, ya pergi jumpa perahu ni. Pergi jumpa perahu Nabi Nuh ni. Maka ada sebut dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ada sebut belakang kisah Nabi Nuh ni. Ni rupa dia. Ni perahu hak jumpa di Bukit Judi ni. Ni perahu ni. Ada sampakah hari ni besar sangat perahu dia ni. Kita masuk tengok, kita masuk dalam kukun, kita tulis perahu Nabi Nuh alaihi salam, ataupun Nu'ah. Ya mari dah perahu Nabi Nuh. Hari ni tu boleh menyaksi. Kisah yang lama batu tak ada pergi ambil dah. Perahu ni besar gah. Pergi nak berani ambil. Besar leguk perahu ni. Duduk di atas Bukit Judi. Kalau kita pergi Turki ke, boleh buat rombongan kita tengoklah. Perahu Nabi Nuh alaihi salam. Tengok siapa di Amerika, di negara-negara Eropah saat ni. Negara Eropah saat ni tu dia ada buat lah. Ada buat ke apa? Ada buat gambar-gambar sebagai gambar membarukan bukit, membarukan perahu-perahu Nabi Nuh alaihi salam. Rupa macam mana tak tahu kot, jangan tanya saya pun tak biasa tengok. Tapi adalah kalau kita tengok gambar hak dia buat tubik tu, besar sangatlah gambar hak dia buat tu. Lebih kurang gini lah perahu dia. Besar, lebih kurang gini lah. Nanti kita boleh letak skrin hijau tu, kita boleh letak gambar di belakang. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tengok siapa tu yang sebut lagi dalam Quran. Dalam surah Hud ayat yang ke-45 tu yang kata apa? Sama ayat lagi. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق
wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Nabi Nuh tu minta doa dengan Tuhan. Anak Nabi Nuh selagi, bini dia pun selagi kerana tak sempat beriman. Nabi Nuh doa, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak kami sudah selek dah ya Allah. Anak kami tak ada dah ya Allah. Seorang bapak kasih pada anak. Nah, dan dia tu keluargaku ya Allah. Dan janjimu itu pasti benar ya Allah. Engkau adalah hakim yang paling adil ya Allah. Anakku selera ya Allah. Maka Tuhan sebut, Tuhan jawab mari. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Dia, Allah Ta'ala berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Wahai Nuh, anakmu hak saleh tu tak masuk dalam keluargamu sekian buk pun. Sebab dia sudah tak beriman denganmu, wahai Nuh. Dua-dua beranak tu selalu dah tak masuk dalam keluargamu, wahai Nuh. Nah, Tuhan sebut atau innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Nah, kerana perbuatannya sungguh tidak baik. Kerana tak saya beriman dengan ayah. Dia tu engkau dah. Tak saya beriman dengan kita dah. Nah, sebab tu ayat fala tas innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Nuh, mu jangan doa gitu ke aku Nuh. Tu heraya. Mu dak tahu hakikat sebenarnya. Mu tahu kata anakmu ya seleh, tapi mu dak tahu hakikat sebenar anakmu tu ada gapo dalam. Bini mu bersumpah juga. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Mu jangan dok kira sangat. Jangan kira banyak sangat. Dia tu termasuk dalam orang-orang yang jahil. Anak Nabi Nuh sendiri tu dengan mak dia, dengan isteri dia, dua-dua tu selai belakang-belakang sebab tak saya beriman dengan ayah. Allahu Rabbi. Lalu ayat lagi sambung. Nah, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku. Nabi Nuh pun doa dengan Tuhan, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, mu jauhlah benda-benda yang aku tak tahu ya Allah. Nabi Nuh doa dah lah, moga Tuhan marah saat ni. Nah, duk panggil keluarga apa? Dia tak saya beriman dengan kita dah, lepas dia pergi dah. Dia tu masuk dalam orang-orang yang tak beriman dengan aku dah. Bukan keluarga kita dah. Walaupun anak kita pun masuk kata gitu. Nah, maka Nabi Nuh pun mengayuh dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Minta lindung daripada benda-benda yang hak tak tahu hakikat sebenar. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni aku. Nabi Nuh pun kata ya salah dah lah. Moga ya doa dengan anak saya kepada anak ni. Nabi Nuh kata salah, ya Allah, ya Tuhan kami, muapunlah apa yang aku tak tahu ya Allah. Kalau mu dak ampun dosa aku ya Allah, nah maka aku termasuk, nah maka benarlah. Nah, maka menaruh belah kasihan kepada aku ya Allah. Kalau mu dak pun dosaku ya Allah, kalau mu tak wi belas kasihan padaku ya Allah, nah aku termasuk dalam orang-orang yang rugi ya Allah. Nak semeh-semeh juga ayat ini dengan doa Nabi Adam alaihissalam. Nah, itulah di antaranya doa Nabi Nuh. Nabi Nuh minta doa dengan Tuhan. Nah, kerana Tuhan tu marah. Di antara Nabi Nuh minta kepada Tuhan, minta lindung anak dia. Qila ya Nuhu bit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak
wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Difirmankan, wahai Nuh, maka Tuhan pun berfirman pada Nabi Nuh, wahai Nuh, dek pakaikan kelubang ni. Ya. Wahai Nuh, gimik kau mi. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera. Nah, bos apa di bukit judi dah, Tuhan berkata, wahai Nuh, turun dengan selamat, dengan sejahtera. Ai suruh habis dah. Turun mari Nabi Nuh pun turun dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan. Bumi saat ni pun subur jadi buah kering air gak, upuk jadi hijau, makan ni tumbuh, semua tumbuh. Tuhan bagi barakat kepada nabi-nabi dan juga orang beriman. Nah, barakat ni Tuhan bagi pada nabi dan juga orang beriman. Nah, dan bagi semua umat-umat mukmin orang beriman padamu yang bersamamu wahai Nuh. Miklah gapo nak makanlah. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan di dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Nah, hidup di dunia ni boleh guna nikmat Tuhan. Tapi kalau guna nikmat tak kena juga, maka akhirat esok Tuhan akan balas semula, azab semula. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tu di antaranya ayat-ayat yang bersakut paut dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Nah, tu Tuhan sebut lagi. Mari. Ke kubur mi mari. Lama dia tak masuk dengan ngajar. Nak masuk tik hari ni weh. Pada Syah nak tidur lagi. Jangok ke kubur ya. Ke kubur mi. Kubur mi. Nak baca doa apa? Mula. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallah. Humma ahya wa amut. Lepas tu doa apa dia adik dengar ngaji? Baca Fatihah kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat tak? Ar-Rahmanir-Rahim. Betul? Maliki yaumiddin. Lagi buat tu. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Pandai. Ihdinas sirah. Ihdinas mustaqim. Tu? Sirata ta'alami. Wadubihalai waladhalin. Pandai. Waladhalin. Amin. Lepas tu doa apa lagi? Doa ke nasi. Allahumma warikana wa fima razaqtana wa kina atau azabana. Pandai Adik Syah. Lepas tu nak royak apa? Nak royak apa Adik? Mimis. Pak belah dah. Pak belah Adik Syah naik umur dah. Okey, yang bebas sudah lah. Bebas lah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Mari tagih pula. Tak boleh tengok orang ngajar nak masuk. Kita lupa lagi. Alhamdulillah. Maka kita sambung akhir ayat dalam surah Hud saat ni yang Tuhan royak sama lagi. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Itulah sebahagian dari berita-berita gaib
yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ni cerita ni Tuhan ayat dalam surah Quran ni, dalam ayat surah Hud, ayat yang ke-49 ni. Tuhan catat dalam kitab Al-Quranul Karim, royak berita gaib kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya wahai Muhammad. Mu tak pernah tahu cerita ni. Nah, dan tidak pula kaummu pun tak pernah tahu cerita ni wahai Muhammad sebelummu, dan umat belum pada kamu pun tak ada pihak tahu cerita ni. Tapi Tuhan mencatat dalam Quran royak kepada Nabi kita. Maka bersabarlah wahai Muhammad, sabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa saja. Dengan sebab kita sabar sebutir, kita akan jumpa balasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Oh, panjang lagi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ni sejam berapa dah ni? Sejam 3 minit dah. Baru surah Hud saja. Nah, ada sebut lagi dalam surah Qamar. Nah, surah Qamar ada sebut juga ayat yang ke-9. Tuan royak juga cerita Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Qamar ayat yang ke-9. Hari ni kita nak fokus di antaranya kisah yang sangkut paut dengan Nabi Nuh buat perahu. Dan juga Nabi Nuh menyelamatkan umat-umat Nabi Nuh daripada banjir boh langit. Nah, engkau siapa apa? Dalam surah Qamar Tuhan sebut lagi. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat qablahum qaum Nuhin kazzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir. Tu dia. Sudahlah. Dalam surah Qamar saning, sebelum mereka kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Wahai Muhammad, ayat ni Tuhan royak, wahai Muhammad, sebelum padamu wahai Muhammad, juga sebelum pada Nabi Nuh, kaum mereka juga telah mendustakan Rasul. Demo pun eka juga Nabi sepengah kaum Nabi Muhammad, kaum Quraisy, musyrikin Quraisy tak beriman kepada Nabi Muhammad. Kaum Nabi Nuh pun supaya juga tak beriman kepada Nabi Nuh, dan juga kaum lain pun tak beriman pada rasul-rasul dia. Maka mereka mendustakan hamba kami, mereka mendustakan Rasul Nabi, Tuhan royak. Dan mengatakan dia orang gila. Bukan dusta saja, bukan tak percaya saja kata Nabiullah ni. Bahkan dia kata pula Nabiullah, aku latih Nabi ke dia, dia kata pula gila. Tu. Jadi tak pelik apa lah. Tak pelik apa lah. Tu di antara. Bukan kata tak percaya, hanya kata gila pula. Wa qalu majnun. Gila muno. Tu di antaranya. Lalu diusirnya dengan ancaman. Wazdujir. Apabila dia kata Nabi gila, apa dia kata Nabi ni tak pok, maka aku hapus dia dengan melalui banjir yang air tu sekerak bumi, sekerak langit. Selai habis, mati habis orang yang tak beriman dengan Nabi Nuh. Tu di antaranya ayat dalam surah Zumar ayat yang ke-9 tu yang sebut lagi sakut paut dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Masya-Allah. Padahal dalam masa sejam lebih dah ni. Habis dah sorok-sorok ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengar kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita boleh ambil pengertian, kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil di antaranya kisah-kisah yang Tuhan sebut dalam Quran. Alhamdulillah. Itulah buat mukadimah kita. Hari ni kita mari buat dalam office haji kampung lah. Ada duk kedai dok lah. Kalau kedai tu ada dinding hijau. Awak bawa kelik ni. Insya-Allah lah. Jadi penonton kita ada ikut lah nak ayat kali ni kan ni. Tak jemput semua lah ada ikut ni. Hari Sabtu esok lusa ni, Ustaz ada buat backwah sikit. Kerana buat majlis syukur naik umur lah. Majlis syukur naik umur. Pia duduk dengar nak mari boleh lah kita backwah jamu nasi, jamu laksa, gapo ikut nak makan, pilih lah kita buat buffet. Pia nak mari serah lah. Nak jawab nak ayat demo lah senyak-senyak di faedah lah dalam bilik ni. Porang ni. 900 ke. Kita cedek 800 ke. Mari lewat makan teh dengan ais sejuk. Gitu. Yang ayat demo lah faedah lah.
Nah, itulah di antara. Kerana umrah marai itu, nah kita pergi ziarah di Masjidil Aqsa di Palestin. Nah, kerana kita do wera dah baru ni tu. Nah, kata betul lah kita pergi umrah baru ni tu kerana kita buat paket Masjidil Aqsa di Palestin. Nah, buat Masjid Aqsa tu. Lepas tu duk pergi baru ni. Ya pergi di Gaza jauh lagi, ada 100 kilo lebih kurang. Pak berlaku tu. Pergi baru ni betul lah kita masuk ziarah Ordon dulu. Kita pergi Ordon lah, kita pergi di Petra. Nah, kita pergi di kubur Nabi, kita pergi di Petra. Nah, kita pergi dari Ordon pergi Ashabul Kahfi, pergi kubur Nabi Syuaib, pergi kubur Nabi Yusha' ibn Nun. Lepas pada tu kita pusing mari. Nah, ziarah dari Petra, pergi di Bahrul Mayyit. Lepas tu pergi di banyak tempat lah, tempat ziarah tu. Gua Kahfi kita pergi belakang. Lepas sudah tu cukup kita duduk di Ordon 3 hari, kita boleh masuk Masjidil Aqsa di Palestin. Masuk semaya di Masjid Aqsa. Betul lah dengan istihar buti perene hari. Alhamdulillah. Nah, doa yak hujat dah, insya-Allah kita doa banyak. Dan Tuhan jemput kita boleh pergi. Maka masuk hujat lah. Masuk hujat baru ni, masya-Allah. Nah, ni duduk gambar di mata lagi. Allah nak kata akhir-akhir ni susah nak boleh ke semaya di Masjid Aqsa. Aqsa ni dia panggil bumi Kudus. Nah, Aqsa ni ada sebelah masyrik dengan maghrib. Dalam kawasan Kudus, lepas pada kita naik Jabal Zaitun, langkah turun dari bumi Aqsa, dia Aqsa lek naik, Aqsa lek jatuh. Dia bagi dua. Nah, sebelah masyrik, nah, sebelah lek naik. Sebelah maghrib, sebelah lek jatuh. Maka sebelah lek naik, nah sebelah masyrik ni, belah lek naik Masjid Aqsa ni orang Islam 100%. 100% orang Islam. Buat kita mari sebelah lek jatuh. Nah, sebelah lek mana? Sebelah lek maghrib. Belah lek maghrib ni orang Yahudi penuh-penuh. Jadi dua capur lah. Penduduk tu capur. Pak kita masa apa kita pergi maya Zuhur, maya Asar. Wak pergi hujat maya Zuhur, maya Asar dalam masjid Qubatul Sakhrah. Masjid Dom Tong tu, masjid batu gatung tu kan. Masuk maya Zuhur Asar situ. Sudah maya Zuhur Asar kita tunggu maya ngorek Isya halu dah. Bawa maya ngorek Isya kita pergi semaya di Masjid Aqsa. Nah, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa tu lah hak dom dam tu. Maya Masjid Aqsa sudah, maya ngorek Masjid Aqsa. 3 sah je orang semaya. Ujak kita saja 40 orang lebih. Ada orang kawasan dalam tu sikit-sikit. 3 sah maya, masya-Allah, syukur nikmat tu yang jemput boleh pergi. Tapi nak boleh masuk sampai di sepadan dak. Kena pergi 4 orang hujat. 50 minit nantinya kena masuk ke dia. Nah, dia pergi hak muda-muda, setah kita seorang. Lepas tu adik setah seorang. Lepas tu hujat 2 orang hak muda-muda. Dia pergi duk pegat kita pun duk nengung tah kereta bah. Nak tengok berapa je ya. 50 minit ni biasa je tunggu. Boleh duk buah ayat jarah. Tapi nak boleh masuk tu gak Allah, kah besar atau yang musyrik dia panggil ustaz. Nah, semua tu jangan kecek negeri Palestin kata. Semua jangan kecek negeri Palestin. Lepas tu nak sebut nak pergi mana, nak pergi Israel. Celaka sungguh. Celaka sungguh. Nah, mik bumi orang mana buat pandai-pandai ke dia. Jadi kita masuk tak boleh kecek lah. Tak boleh kecek ke lima Palestin, tak boleh kecek. Pahala nak masuk pergi, jangan sebut atau nak pergi tolong orang Palestin. Nak masuk pergi buat apa dia tanya? Nak masuk pergi pray, nak masuk pergi semaya. Nak masuk pergi buat apa? Nak masuk pergi siyahah, ziarah. Turis. Nak masuk pergi ziarah, nak masuk pergi semaya. Kalau sekadar tu tak ada gapo. Jadi, mula start di sepadan tu, kita duduk doa dah tak kata bah belah lek no, kita duduk doa dah. Sebelah lek Ordon tu kan, belah lek di Jordan tu Ordon tu, kita duduk doa dah. Pakai doa belakang kita insya-Allah. Moga Tuhan wi kemudahan. Nah, masuk mula-mula tu duk tak kata bah tu wasa lain dah. Orang no wasa naling aku ni duk wasa debar-debar. Insya-Allah kerana kita ni orang muda. Tak ada muda anak dah tapi muda lagi lah. Kalau aku nak igak ni kau apa kerah lah. Ujak lagi nak gila hano. Nah, itu ni cedek 3 orang lah setahnya. Musyrik kita ni mutawifah ni 3 orang masuk. Bro, waktu rombek mula-mula tu yang enak mula-mula lagi. Nah, ayah tak buat kenak. Dia tak buat kenak cerak. Kalau kita tak lawan dengan dia, kita tak ada kerah bedah, dia tak kenak kita. Tapi Masjid Aqsa tu, bumi Kudus tu ke, buat dia aja. Askar berdiri cokan-cokan, askar tinu, askar jantai dia belakang. Termasuk pergi sampai di sepadan tu,
Masuk, saya masuk, beg pun hujak masuk lagi. Tapi baru masuk dalam tu, beg tu, dia kena nak mula lagi. Dia tu, jahat tu Yahudi ni. Sabit perangai jahat. Walan tarda ankal Yahud, walan Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Wahai, Tuhan ayat Al-Quran. Walan tarda, orang mereka tak akan redha pada kamu, wahai orang Islam. Walan tarda ankal Yahud, walan Nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tak akan redha pada orang Islam. Selagi mana orang Islam tak ikut jejak langkah dia. Kita masuk mula-mula tu beg hak kita heret tu. Kita masuk dulu yang beg orang lelaki masuk dulu. Pak kena tunggu toko situ. Bawa toko yang hamba tu. Selako sungguh nanti ni. Nah, pas budak-budak dia budak baru je, budak apa bagi? Sutong. Nah, budak sutong ekstrim. Budak sutong pakai peyuh halus tadi ni. Nganyi maya. Ah, yang beg kita masuk dulu. Yang beg orang lelaki dulu mari. Nah, kita duk nanti nombor beg kita, beg tak hafal lagi. Orang lelaki mari tu tak masuk lagi. Tak siap lah. Main dia lah. Mengenak. Lepas tu ada di antara mama-mama tua-tua ni pakai gelemah 2, 3, 4 rak gelemah ni kok. Allah, nyo teriak lah, nyo pergi dia. Kena pecah atau kena pecah. Ah, sudah kerja. Tak pecah tak boleh masuk ya tu. Allahu Rabbi. Kena pecah. Gelemah boleh gopak agak ni ada tu 12 tahun pakai gelem tak buai-buai. Allah teriak nak buai. Luka habis tani buai mah. Akhir-akhirnya ada hujat hak syarikat so lagi duk tepi tu. Yang mek tuking dia boh tuking, buai dengan tuking. Allah luka habis kata tu. Allah balasan ni Tuhan lah bagi. Tuhan bagi balasan. Tak sedap mega pun amat. Buai habis gelem-gelem ni masuk dalam pak. Kita masuk hujat. Hak tua-tua tu dia lepas mudah-mudah dia tengok hak tua-tua dia cak pap. Ah nggih. Cak beg, cak tu beg, cak pasport tu. Nah, mana kata pasport ni dia tak ada cak gitu dak. Pasport Israel ni dia pakai visa suku. Nah, ni kita ada visa dia. Nah, nak tunjuk, nak kita tahu dah. Esok kita nak pergi bila-bila ke kita boleh tahu. Ni visa dia. Nah, visa dia ni. Dia tulis ni bahasa Hebrew ni. Ni visa dia. Visa dia pakai tubik keping-keping gini. Ada gambar kita, ada barcode, lepas tu ada nama kita situ. Ni visa. Visa nak masuk negeri Palestin. Tapi dikuasai oleh Israel. Nah, State of Israel. Border control. Sekian kau ni nak masuk. Hujak lagi, dia sekian tak lepas. Bawa lepas bosa pagi kita. Dia sekian. You leader, dia tanya, mu ni ketua ke? Kata, yes. Tak. Pandai yes dengan do, ya kita faham. Tak pandai bahasa nothing great tu dah. Yes dengan do, kita faham. You leader tanya, mu ni tua jemaah? Yes. Mu nanti sini style tu. Nah. Alright. Nah, right. Mu nanti tepi style. Hujak lepas lagi, suruh hujak tua lepas mari. Dia nak main dengan kita tengok. Nanti start habis hujat lebih 4 hari. You leader go. You sekian kita you suruh kita give fruit. Lebih 4 hari tengok dah. Ustaz Lutfi setah kita. Fatu Ruslan, Fatu Abdullah. 4 hari hak mudah-mudah aja. Hak umur 20 lebih. Berak yang pergi 4 hari ni. Kita masuk dalam jumpa dengan Kai sana. Jumpa dengan Kai lek sana tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya wis salam apa kita? Masya-Allah. Pak kita tanya, mungkin kam dakikah? Kam sa'ah kam dakikah? Ya kata. Mungkin sa'ah, mungkin sa'atin ya kata. Kalau masuk Aqsa ni biasa ya kata. Kadang-kadang sejam, kadang-kadang 2 jam. Ya kata 2 jam tu apa orang kemana tunggulah atas kereta. Ujak lain tu atas kereta lah kau dah 38 orang. 37 orang duduk atas kereta. 4 orang lagi tak cukup. 37 dia kita. Maka duduk atas kereta duduk tunggu. Kereta buka air lah. Kereta mesti bank lah. Duduk atas kereta Allah. Buka air. Nanti lah. InsyaAllah. Sabar. Doa kita. Dia kata kadang-kadang sejah dia 2 jam. Nawak mana. Lepas tu duduk tunggulah kita pun duduk game mari tanya maklumat gitu gini. Tak apalah. Tunggu setah. InsyaAllah lagi lepas. Siapa 50 minit. Tengok jam 50 minit. Paling tu baik belakang 4 game mari. Tanya buat apa dia Ustaz? Ya ada buat apa dia pergi tanya tok, tanya nenek, tanya tok ceh, tanya ayah nama apa, tanya nombor telefon. Besar nombor telefon dia tanya. Sebab nombor telefon tu dia boleh cok habis anak siapa dia. Ya kerana ya siasah sangat hak ya bimbing orang keturunan Palestin hak tu baik duk negeri luar. Lepas tu nak masuk semula hak tu ya bimbing sekali. Kalau demo ni darah api. Tu ya cek-cek tengok tak ada gapo
Ni tak ada takut pak dengan orang Palestin ke apa. Bah gila ke dia 50 nenek kita duk tak kata bah. Bol lepas ada tu alhamdulillah naik kata bah doa masuk. Masuk gi mula-mula sampai di Ariha. Ariha ni dia ada satu. Nah, sampai di Ariha ni satu kampung lah, satu teseban, satu bandar. Bandar Ariha ni ada bukit Tajurubah. Bukit tempat Nabi Isa puasa situ 40 hari. Bukit Tajurubah. Ada dalam page saya turun belakang 40. Gi sampai di Ariha. Nak sampai di bandar Ariha tu jumpa dua dan. Dua gate, dua pak besak. Jumpa dua dan. Dan mula-mula Dego Israel. La ilaha illallah tu negeri Palestin, Dego Israel. Tengok askar Israel, kita tanya. Ya, Muhammad. Guys, kita nama Muhammad Hussein. Muhammad. Kullu askari min Palestin sah? Lais. Kullu ya tu. Min Israel. Semua askar yang duduk dalam kawasan negeri Palestin, semua askar Israel belakang tu. Habis daerah Israel, tak ada sikit habuk daerah Palestin. Ada daerah Israel. Masuk gate yang dua, sekat tanya. Mana? Lebar kata-kata, turis Malaysia. Dia kata Malaysia. Lepas lagi tu, bawa sampai di bukit Jabal Zaitun. Bawa kita naik Jabal Zaitun, kita nampak Masjid Aqsa, nampak Masjid Qubatul Sakhrah. Nah, masa kita duduk Jabal Zaitun ni, Ustaz ada gambar. Ustaz turun tengok belakang. Dah tu ada dekat akak tengok dah lah dalam tu. Nah, nanti nak buka video. Bawa kita naik sampai atas bukit Jabal Zaitun ni, kita nampak Masjid Aqsa bawah na Allah, takbir derahnya, masya-Allah, mujur. Nah, bawa kita sampai di Jabal Zaitun ni, lebar bah kata takbir ya Ustaz, takbir, tak kata bah. Nah, maka tak atas Jabal Zaitun kita nampak Masjid Aqsa bawah tu Ada nampak dom bawah tu tu. Oh, takbir Allahu Akbar, Allahumma ansuril muslimina fi Filastin wa fil Gazzah wa fi kulli makan. Kita baca doa lah. Sampai di bukit Jabal Zaitun ni, yang nampak Masjid Aqsa bawah tu. Nampak Masjid Qubatul Sakhrah. Ni nampak dengan 360 ongsa kawasan. Masuk apa dalam kita pergi makan. Sudah makan itulah kita masuk semaya. Nak masuk semaya nak oyak dah. Dalam kawasan Masjid Aqsa tu dak penuh askar Israel. Dah duk bocu tu sebucu. Lepas tu bawa kita masuk ni yang minta. Masuk dengan musyrih tu oyak tu ni jemaah semua ni daripada Thailand mari nak semaya, mari nak ziarah. Dah tak ada mari tolong gapo lah kai duk kecek dengan dia tu bahasa Hebrew dia. Lepas tu semua boleh masuk ya tu. Ya tu semua boleh masuk tapi nak buka beg. Beg nak buka lah kau. Beg kita waktu buka tengok. Lepas tu ada 5 orang tepi kita. Bawa kita boleh masuk, dia masuk lubang. Ceruk masuk lubang tepi. Bawa kita ke sampai di pintu sejik, dia tu baik di pintu sejik. Celaka tu buat ni. Nah, Fort Tino ya, askar Tino tengok putih-putih askar. Bawa masuk dalam boleh semaya, boleh doa, boleh gapo Allah, masya-Allah. Ni sekali seumur hidup, semoga Allah Taala boleh jemput kita boleh pergi ziarah. Maka kita duduk di Aqsa tu 2 hari semalam ya. 2 hari semalam kita duduk. Kita boleh pergi semaya 4 waktu. Boy esok subuh tu janji dengan hujat pukul 3, pukul 4 jumpa di lobby. Pukul 4, baru pukul 4 kita jalan. Jemaah kita 41 ke. Pak Indonesia nak tupai pergi atas. Indonesia ada 12 orang. Tupai pergi kali kita 50 kat 60 orang. Jalan penuh lah orang. Baru siapa nak pergi sejik Babu Zahra. Katuk itu rang dia. I'm sorry. No prayer. Tak boleh maya. Aku tak boleh masuk. Tak boleh maya subuh dalam. Tak boleh maya. Kita royak lah. Oyak boleh ada hak Indonesia tu yang boleh kecek Inggeris. Tolong kecek setengah aku tak nak kecek Inggeris. Kecek Inggeris setengah dia kecek Arab tak kerti buat ni. Itu askar tak kerti Arab. Dia kecek Inggeris So oyak tu kata kita ni mari Thailand atau mari ni nak maya subuh akhir dah. Lepas ni kita nak kelik dah. I'm sorry. Kalau sorry tak tekan banyak. Lama ada masalah pula. Lama ada buku pula. Kita mari sini dah. Masuk I'm sorry kelik kita pun hajat apalah boleh hujan turun tiap pagi subuh tu masya-Allah hujan turun lepas tu sejuk 8 ongsa kita pergi tu 8 ongsa kelik hajat apa ginilah kita kelik rumah kita kemaya sejik tepi kelik sampai di hotel jalan kita tengok sejik tanya moga tuan hotel kata tepi tu dah sejik jalan 200 meter tu ada sejik tepi tu kita jalan pergi sejik katuk juga. Sejik dalam kawasan tu pukul 1 boleh buka sejik. Payah ya. Kalau mu nak masuk maya mu masuk pukul 1 esok askar tu. Hak sejik Aqsa tu ya tu. Mu nak maya pukul 1 esok boleh masuk. Ya tak boleh masuk juga le sejik. Lek maya di hotel tu ada sahah, ada lamai luah. Kita buat jemaah buat itu.
InsyaAllah dengan kunut nazilah ke apa kita baca itu, masya-Allah, mudah-mudahan. Nah, maka lala ni bumi Palestin ni duk nanti lah. Nanti ke apa? Duk nanti Salahuddin Al-Ayyubi yang ketiga. Nah, duk nanti Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua. Yang nak buka bumi Kudus mula, boleh jadi melalui Imam Mahdi. Sebab lalu kita tengok di Mekah lah ni. Nah, Nabi kata dalam sebuah hadis, la taqumu sa'ah hatta ta'ud al-arab hatta ta'ud al-ardul arabi murujan wa anharan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, tak akan berlaku hari kiamat malaikat. Nah, bumi Arab yang kering kotor akan jadi subur dan juga akan jadi ada sungai-sungai, jadi hijau-hijau. Hari ni kita boleh tengok bumi Arab semua subur, hijau bukit dalam tanah Arab hari ni. Nah, tu tanda kata dekat nak turun Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi ni lah akan buka Masjid Aqsa sekali lagi sebelum pada Allah Ta'ala nak turun Nabi Isa dan juga untuk nak bunuh Dajjal. Tu di antara maklumat yang kita boleh bagi. Maka kita pergilah, banyak tempat kita pergi tu. Banyak tempat kita duduk Aqsa, kita pergi di Jabal Zaitun, hak Ustaz Lah itu boleh tengok kawasan Masjid Aqsa. Lepas tu kita pergi di makam Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada kata Nabi Musa mati sini, ada kata ni tempat Nabi Musa singgah. Lepas tu kita pergi banyak tempat lah. Kita pergi di banyak makam hari tu. Kubur-kubur yang sakut paut. Nah, lepas tu kita pergi mayat di bawah batu gantung, bawah Masjid Qubatul Sakhrah tu dia ada batu gantung, batu bawah tu ada mihrab Nabi Sulaiman, ada mihrab Nabi Ibrahim, ada mihrab Nabi Muhammad. Semua tu kita bagi hujat boleh semaya belaka. InsyaAllah klik dengan selamat, boleh jejak Kudus. Nah, walaupun tak ada pergi, tapi kita boleh pergi sampai sana. Hingga sampai orang Malaysia ni cabar mungkin mati terus. Dia tak tahu berita. Sebenarnya pak berlaku tu di Gaza. 100 kilo dia dengan Masjid Aqsa. Kita pergi maya di Masjid Aqsa di Palestin. Lalu tu kita doa, Allahumma rizqna ziyaratal Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma amin. Allahumma rizqna ziyaratal Haramain Syarifain. Allahumma ansur ikhwanal minal muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Fatani Darussalam wa fi kulli makan. Doa semoga Allah Ta'ala selamat, Allah Ta'ala tolong bumi Gaza, Allah Ta'ala tolong bumi Palestin, Allah Ta'ala bumi Tani, Allah Ta'ala tolong tempat mana yang ada umat Islam. Nah, maka insya-Allah lah lebih kurang. Nah, lepas tu kita ada sekali lagi umrah ni. Kalau ada pia-pia nak ikut pergi umrah hati boleh boleh Kita ada umrah VIP selagi. Nah, lo ni pun boleh ada orang batal 45 negara. Nah, ada hamba tu hak semak dengan kita nak pergi tu batal. Natu nak beranak ya, terpayah nak pergi ustaz weh, natu nak beranak ni. Lalu tu hak bulan Makara ni insya-Allah kita akan musafir 4-19 Makara ni. Nah, 4-19 Makara ustaz ada musafir umrah VIP duduk di Full Moon Zamzam, hotel Full Moon Zamzam, hotel Jebsah. Nah, pian nak pergi boleh lah. Harga dia 79,000. Tak masuk kapal dalai tu. 79,000 bedset tolak kan tentang. Nah, kita pergi 15 hari 14 malam. 14 hari 13 malam kita pergi. Nah, kita duduk Madinah 5 hari 4 malam, kita duduk Mekah 8 hari 7 malam, lepas tu kita pergi tidur di Jeddah semalam. Nah, belum nak klik. Insya-Allah kalau pia wasa nak ikut, boleh tak pay ustaz ni lah. Dalam UTK ni boleh tegur dalam UTK, kita nak hantar program dia tengok. Lalu ni tu kalau pia nak pergi boleh. Ada dalam tak anyok khisi lah. 1 2 3 4 5 ni. Ada ni khisi, ada mau baru batal main dulu. Allah, dia mau batal dekat-dekat nak terubai dah. Kalau pia ada rezeki berasa nak pergi tunai ibadah, boleh lah. Semoga kita bagi maklumat. Lepas tu insya-Allah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi murah rezeki kita lagi. Kerana kita niat nak pergi jejak 2 tanah haram. Jejak 2 tanah haram ni Mekah dan juga Madinah. Itulah orang jejak 2 tanah haram ni Allah Ta'ala tak akan papa ke dana lah demo ni. Orang yang boleh jejak 2 tanah haram ni Allah Ta'ala tak papa 3 tanah, 3 masjid ni Allah Ta'ala tak papa ke dana. InsyaAllah tu akan bagi murah rezeki. Allah Ta'ala bagi sihat tu badan. Allah Ta'ala akan bagi sucun Natasha, insya-Allah pai ika. Ana su hingga pergi suai. Suruh ada nak pergi su tu. Su habis boleh. Habis tahu. Su kata Allah, masya-Allah. Tak ada usah zeros mata, tak ada.
Nah, zero semata surah tu. Tak ada nak pergi, tak ada nak berehat, zero semata. Nah, insya-Allah. Suni. Sebab ini nah ustaz alhamdulillah กลับมานี่ก็ปกตินะยังปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาจัดรายการแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะคืนนี้พอมีเวลาว่างนะอินชาอัลลอฮ์นะmudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki kita dan juga semualah. Nah, su kita baru tengok semua adik kakak yang duk menonton. Nah, Suni kita, abayi dia. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Kita boleh pergi jejak pula di bumi haram Mekah. Nah, bila-bila masa dan Allah Ta'ala jemput kita, insya-Allah kita boleh sampai sana. Nah, insya-Allah lah. Ada apa lagi weh komen ni? Assalamualaikum Ustaz. Dan kawan-kawan semua selamat malam. Amin ya rabbal alamin. Gitulah. Gitulah. Nah, sikit-sikit sebanyaknya berasa dia lah. Nah, kelik umrah ni ada uzur, ada demam. Tu je biasa umrah manusia. Nah, kita kalau tak demam langsung Firaun. Nah, main tak demam langsung ni Firaun nak ya weh. Nah, sebab tu Firaun ni hanaleh Firaun ni. Habis tu Firaun yang ngaku dia di Tuhan buat teh, Tuhan tak weh dia demam. Jok pada dia beranuk siapa dia tua tak boleh sermeh kali habuk Firaun ni. Bik kata ya ni Tuhan. Nah itu. Firaun Firaun ngaku tak jadi Tuhan. Hamak Nabi Musa habis cakap buat teh best ngumak tak biasa Firaun. No ya Tuhan bagi nikmat dia. Tuhan bagi nikmat pada Firaun tadi. Ngumak dia tak biasa. Habis tu dia kata dia ni Tuhan. Nah, Tuhan boleh buatkan mati. Ya boleh buatkan mati. Ya Allah suruh bunuh. Tu kalau tak demam rasa tak? Nah. Abang tu lah kita klik mari ada demam, ada uzur gitulah. Alhamdulillah. Insya-Allah itulah. Assalamualaikum. Baik nah bang Ustaz. เสาร์หน้าเด้ไม่ใช่เสาร์นี้แหละการนิ่งเสาร์นี้แหละเนี่ยมาเรือนนี้วันที่16นะวันที่16ก็ไม่ได้เชิญอย่างเป็นทางการให้ใครจะมาก็อินชาอัลลอฮ์มีเลี้ยงตลอดทั้งวันอินชาอัลลอฮ์ก็เป็นมัจลิสsyukur syukurด้วยtapi di ujian ni kita tak tukar lah ujian kan ujian. Nah ujian kita pakai wakai moh, kita pakai lah ujian. Itu ujian ni nikmat Tuhan. Pasal dia rezeki. Tak, ujian cara ujian tak. Gitu lebih kurang. InsyaAllah lepas tu nak jemput semualah. Ujak-ujak hak pergi umrah tu tak kira lah umrah pergi mana, haji hak mana pun kita jemput semua. Kalau ada peluang boleh mari, insyaAllah kita boleh bersamalah dalam majlis. InsyaAllah itulah saja hari ni. Kalau kasar ada gapo nak tanya? Ada gapo nak tanya weh. Nah, peminat kita lama dak jumpa pergi Mekah tak ada nak live sebenarnya, tak ada nak mubasyarah, dak buat video je tak ada. Bawa balik kita suggest tengah dah. Esok ni malam Jumaat esok ni malam Jumaat. Esok ni kita akan kecek lebih kurang hal rumah tangga kecek sini ke kecek mana tengok kali lagi lah. Nanti dinding kita nak tok gambar Baitullah, nak tok pintu Kaabah sini insya-Allah. Kita tok pintu Kaabah sini tujuan kita boleh menyaksi lah insya-Allah. Hari ni cukup dululah, kasar bahasa salah silap minta maaf banyak. Hak mana hak molek itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lafaz yang mulia ini aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.